Hai korang, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak kongsi dengan korang pengalaman aku kena induce, 3 jenis induce waktu aku melahirkan anak aku yang first. So, untuk pengetahuan korang, aku waktu time pregnancy, aku GDM. Untuk korang yang tak tahu GDM tu apa, GDM tu adalah kencing manis waktu time pregnancy. Dan untuk kes aku adalah GDM in diet control lah. So, aku tak makan apa-apa ubat. Untuk korang yang GDM, mesti korang tahu yang kalau kata kandungan kita umur 40 minggu, kita kena serah diri kalau still tak lahir lagi. So itulah kes aku terpaksa serah diri untuk melahirkan anak aku yang first. Untuk hari yang first, aku serah diri dalam pukul 10 pagi. Memandangkan waktu aku serah diri tu still lagi PKP, jadi husband tak dapat masuk, tak dapat temankan. Jadi dia hanya dibenarkan untuk hantar aku dan beg-beg aku sampai ke pintu ward saja. Untuk korang yang menunggu hari tu, kalau korang kena serah diri, aku nasihatkan korang untuk serah diri awal pagi. Bukanlah awal like subuh, macam around 10 macam tu, sebabnya aku perasan yang katil ward waktu time PKP ni cepat je habis. Macam kes aku agak beruntung sebab aku daftar terus dapat katil. Tapi untuk kes adik aku, dia melahirkan selang 2-3 bulan selepas aku. Waktu dia daftarkan diri dia terpaksa menunggu dalam 2 jam untuk dapatkan katil. Disebabkan PKP and COVID, so waktu pendaftaran tu kita kena isi form declaration lah, yang kita ni tak ada kontak rapat ataupun demam batuk sesama semua, baru kita dapat admitted. So untuk first day, tak ada apa-apa yang berlaku sangat. Cuma petang tu aku dan beberapa patient lagi dibawa ke bilik scanning untuk scan lah kedudukan baby, dia punya position, kepala tu dah ke bawah ke belum, lepas tu pergerakan baby, jantung baby normal ke tak, and everything. Disebabkan aku ni GDM, jadi korang yang GDM jangan ingat bila dah admitted tu kita dah boleh skip BSP, okay? So waktu dekat ward, sepanjang aku menunggu waktu time aku bersalin tu, kita kena check BSP 4 kali sehari. So malam doktor datang untuk bagi tahu aku yang apakah prosedur-prosedur induce yang akan diorang lakukan untuk dekat aku esok. So doktor suruh aku tanda tangan beberapa borang dan dia ceritalah, okay, apa proses-proses induce tu, apa yang akan yang expected kita, apa yang akan kemungkinan-kemungkinan yang berlaku, semua dia cerita. Lepas tu dia suruh kita tanda tangan borang yang apalah, sebabnya kalau kata selalu mungkin husband boleh tanda tangan. Disebabkan husband tak boleh datang, kita kena tanda tangan borang-borang tu sendiri terlebih dahulu sebelum prosedur tu dilakukan. Termasuklah kebenaran untuk hantar kita ke operation theater untuk melakukan Caesar. Hari kedua, aku dibawa ke labor room. Dalam mindset aku akan bersalin hari ni. Dan doktor beri aku pill induce untuk startkan contraction aku. So doktor dia akan masukkan pill ke dalam faraj, dan ubat tu yang akan merangsang untuk kita rasa contraction tu lah. So dalam pukul 3 baru aku rasa sakit. Dan sakit tu masih lagi boleh aku control. Dan aku waktu dekat labor room tu, aku ada jiran. Dalam bilik tu ada berdua. So kakak yang duduk sebelah tu, muka dia relax je tahan contraction. Aku pun sebab muka dia relax, aku pun macam pura-pura lah relax kan. Sampailah pukul 6 doktor datang, doktor recommend, kata, oh you nak ubat tahan sakit tak? So dengan bangganya kata, oh tak apa doktor, saya boleh tahan lagi. Lepas tu diorang buat something dekat, diorang buat prosedur something dekat bawah tu. And aku rasa diorang check laluan, sebab diorang cakap laluan aku buka dalam 2 cm. Tapi lepas tu dia buat, aku rasa lah lepas aku bersalin, pembacaan aku rasa dia buat membrane stripping. Sebab aku rasa seperti dia punya jari tu bukan masuk jari saja, tapi dia basuh macam nak habis tangan tu dia masuk. Sakit dia, ya Allah, aku rasa tak tahu sakit dia macam mana. Sebabkan bukaan baru 2 cm. Lepas tu contraction pun dari pukul 3 tu dah start contraction. So
hari pun dah petang. Jadi mungkin diorang nak mempercepatkan proses bersalin tu lah. Waktu yang membrane stripping tu, aku dah memang terasa sakit yang teramat-amat sakit. Lepas tu datang seorang lagi doktor. Diorang buat prosedur yang kedua untuk aku, iaitu masukkan belon. Okey. Orang cakap masukkan belon tu sakit, tapi aku rasa yang membrane stripping tu lagi sakit daripada masukkan belon tu. Dia belon tu dia macam, kalau korang pernah tengok clown yang main belon panjang tu, lebih kurang macam tu panjang dia, tapi dia lebih keras lah. And dia akan masukkan ke dalam korang punya faraj, dan dia akan masukkan liquid, kembangkan balon tu sebesar lebih kurang mungkin 4 cm. Sebab doktor kata kalau kata kita punya bukaan dah buka 4 cm, dia akan jatuh sendiri. Lepas doktor pasang benda tu, aku macam sakit dia macam okey lagi. Tapi selepas sejam, aku punya contraction tu datang. Ya Allah, mencucuk-cucuk waktu tu. Aku rasa menyesal gila tak ambil ubat tahan sakit. Kakak yang sebelah aku tu muka relax gila, sampai ke sudah muka relax. Aku tak tahu macam mana dia buat muka relax tu. Okey, lepas tu aku rasa dalam sejam je, lepas tu aku dah minta ubat tahan sakit. And bila aku minta ubat tahan sakit tu dengan nurse kata macam kena tunggu doktor datang round lagi sekali. Aku dah macam, dalam tu hati aku rasa macam menyesalnya tak ambil ubat time tu. Dan menunggu doktor tu nak datang, nak beri ubat tahan sakit tu, macam tunggu tak lama pun, dalam setengah jam pun aku rasa. Tapi rasa macam berjam-jam aku tunggu. Kemudian bila ubat tahan sakit tu dah ada nak bagi dekat aku pula muntah. Bila dah muntah tu, aku kena hold dulu untuk redakan muntah aku, baru diorang bagi aku ubat tahan sakit. Sebabnya aku dah nak disorong masuk ke ward. Bila malam, labor room diorang tutup hanya untuk orang-orang yang betul-betul akan bersalin malam tu je diorang bagi stay. Yang mana yang masih menunggu bukaan tu, diorang suruh balik ke ward. Nasib baiklah aku sempat dapat ubat tahan sakit tu sebelum aku balik ke ward. Dan sepanjang perjalanan aku balik ke ward tu, aku memang dah dah long lie gila. Sampai je katil aku terus tidur. So hari ketiga, aku sedar-sedar dah pagi. So contraction pun aku perasan dah tak ada. Bila doktor datang, diorang akan check lah kandungan tu punya gerakan semua-semua tu. So aku tanyalah ada contraction lagi ke. Diorang kata very mild. So macam okay, aku pun expected macam macam tak bersalin je hari ni. Yelah dah pagi kan. So balon tu diorang hanya pasang dalam 24 hours je. So malam semalam tu doktor pasangkan balon tu. So petang hari ketiga tu doktor akan buka balik. So sepanjang hari tu aku dengan balon tu lah. Dan waktu aku bangun, aku perasan ada blood dekat kain aku. So baru time tu bila aku pergi toilet, baru aku tahu bentuk tube tu macam mana. So dia tube tu separuh dekat dalam, separuh lagi dekat luar. Nanti aku bagi gambar dekat sini. So malam doktor datang untuk buka balon tu. Dan bermakna induce aku yang kedua tu pun fail. So aku dah ada dekat hospital selama 3 hari. Jadi doktor pun kata okey, esok adalah hari yang memang diorang akan paksa juga aku bersalin. So diorang akan pecahkan air ketumban dan memang akan bersalin lah. Kalau kata aku punya induce yang drip tu tak berjalan dengan lancar, aku ada kemungkinan untuk dihantar ke operation theatre untuk cesarean lah. Waktu doktor tu buka balon tu, aku punya bukaan baru 3 cm. Doktor tu nasihatkan aku supaya esok jangan nervous sangat. Sebelum dibawa pergi ke labor room, make sure breakfast dulu. Sebabnya apa yang berlaku adalah bila sampai je labor room, diorang akan start induce dan kita tak dapat turun katil tu, dan kita dah tak dapat makan sampailah korang bersalin. Macam kes aku bersalin malam. Jadi memang satu hari tu memang tak makan lah. Kalau kata korang tak breakfast,
memang korang tak dapat makan sampai bersalin. Dan mana korang dapat tenaga kan? Hari keempat, hari yang paling nervous untuk aku, sebabnya dalam otak aku mengharapkan, betul-betul mengharap yang aku dapat bersalin normal. Tapi doktor bagi tahu yang mungkin ada kemungkinan untuk cesarean, membuatkan aku rasa lagi nervous. So sebelum aku pergi ke labor room, aku make sure aku breakfast dulu seperti mana yang doktor tu nasihatkan aku. So aku request dengan nurse shift malam untuk ambil BSP aku lebih awal lah. Selalu BSP diambil oleh nurse shift pagi. Jadi sebabkan aku nak breakfast lebih awal, aku tak tahu pukul berapa aku akan dipanggil pergi masuk labor room. Sebab masuk labor room kena tunggu giliran juga. Mungkin diorang kata pukul 8, tapi kalau ada kekosongan pukul 9 tu baru korang dapat pergi. Persiapan aku pergi ke labor room, aku bawa beg yang berisi baju-baju baby. Selai baju baby, lepas tu dengan pampers dia. Aku rasa itu je yang diperlukan time tu. Dan yang paling penting adalah botol air. Pukul 9 pagi aku dibawa ke labor room. So make sure sebelum naik katil tu korang pergi toilet dulu. Sebab bila dah start naik katil, dah pasang drip, dah pasang semua mesin-mesin tu, memang tak dapat turun dah. Disebabkan hari tu hari yang keempat aku dekat hospital. Dari first day aku masuk, diorang dah masukkan jarum yang untuk diorang cucuk ubat dekat tangan aku. Dan urat dekat tangan tu dah mula bengkak. So drip tu tak boleh masuk. So nurse tu cabut dan nak cari urat baru. So adalah seorang doktor ni, doktor perempuan ni menawarkan diri dia untuk cari urat aku lah. So dia pun carilah urat untuk masukkan jarum tu lah. Sebab diorang nak start drip kan. Mula-mula yang dicabut dekat sini. So diorang try dekat sini. Dekat sini tiba budak tu cucuk, tak jumpa urat. Okey, lepas tu dia cucuk lagi, tak jumpa juga, tak jumpa juga. Sampailah 7 kali dia cucuk. Itu pun bukan dia yang cucuk, kawan dia yang cucuk, baru dapat jumpa. So akhirnya aku masuk drip dekat tangan, dekat belah sini. So drip pun dah on. So doktor datang dan tanya aku, ubat tahan sakit apa aku nak pakai. Doktor recommend untuk aku ambil epidural. So waktu tu aku macam 50-50 untuk epidural. Sebabnya ada orang kata epidural ni ada kesan sampingan selepas bersalin nanti. Lepas tu doktor macam recommend lah, kata okay, epidural ni tak ada apa-apa. And kesan sampingan tu berlainan setiap orang. And dia ada bagi aku pamphlet dan kesan-kesan sampingan tu adalah sementara. Lepas aku message husband aku, adik aku, kakak aku untuk tanya pandangan diorang. Selepas tu aku setujulah untuk ambil epidural. Sebabnya keputusan untuk ambil tu kena cepat sebelum pukul 6 dia kata. Sebab Dr. Bius hanya ada sampai pukul 6 petang. Jadi pukul 10 pagi diorang datang lagi sekali untuk proses pecah ketumbar. Diorang menggunakan satu stick plastik untuk dia jolok dalam tu dan pecahkan sikit lah. So proses tu macam mengambil masa, sepatutnya mengambil masa yang kejap je sebab dia cucuk dan pecah. Tapi untuk kes aku, dia tak pecah betul, dia leaking saja. So doktor pun macam, oh dah pecah ke? Dah pecah ke? So macam kita pun macam, oh dah pecah ke? Sebabnya kita tak terasa yang benda tu pecah kan, just macam dia leaking saja. So ketumbar pun dah pecah. Jadi apa yang boleh dibuat adalah hanya menunggu contraction datang. So mulalah saat-saat nervous aku. So tengah hari baru Dr. Bius datang dan tengah hari tu jugalah baru aku dapat epidural aku. So nasib baik time tu contraction pun tak kuat lagi. Sebabnya kalau kata bukaan dah start lebih daripada 5 tak silap aku, Dr. Bius dah tak boleh dah nak pasang epidural tu. So epidural tu macam korang tahu, dia cucuk dekat belakang tu lah. Dan jarum tu dia akan keluarkan dan tinggalkan tube tu saja. Dalam proses menunggu time bukaan tu, setiap beberapa jam nurse akan datang untuk check pergerakan baby, baby gerak normal ke tak kan. So baby aku ni pula jenis yang kuat tidur waktu siang. Sampai kan kalau kata diorang nak check tu, wave tu macam tak gerak. Diorang sampai tak puas hati, diorang siap suruh aku goncang-goncang perut aku untuk bangunkan baby aku.
So setiap kali diorang check tu, memang aku akan tolak-tolak perut aku bagi baby aku bergerak. Itu pun gerak sikit. Diorang kata kalau dapat gerak sikit pun jadilah. Sebabnya baby aku memang sepanjang hari siang memang dia kurang sangat menendang. Bila malam baru dia aktif. Dia sangat aktif malam. Sampailah ke hari ni, malam memang susah tidur. So pukul 4 petang doktor datang lagi sekali untuk check bukaan tu. So bukaan time tu baru 4 cm dan doktor kata okey, dia akan beri masa kepada aku sampai pukul 6. Kalau pukul 6 bukaan masih belum buka lagi, aku kena dihantar ke operation theatre untuk cesarean. Time tu aku dah mula nervous gila. Aku dah start text husband aku yang aku rasa sedih sangat, aku rasa nervous sangat. Sebabnya aku ada kemungkinan akan caesar. Lepas tu dalam masa yang sama pula jiran-jiran dekat labor room lain nurse bersorak-sorak sebab diorang tengah ongoing process of labor tu. So aku rasa macam dalam hati aku rasa hopefully lah, doa-doa lah aku dapat bersalin normal. Disebabkan aku ada kemungkinan untuk ditolak ke operation theatre. So ada seorang lagi doktor datang untuk buat swab test lah. Swab test wajib kalau kita nak pergi operation. Jadi kalau waktu time bersalin normal ni tak ada swab test pun. Kalau nak pergi cesarean, nak masuk operation theatre, kena buat swab test. So pukul 6 doktor datang lagi sekali, check lagi sekali dan bukaan sangat-sangat mengecewakan aku. Baru 4.5 cm. So doktor pun macam okay, nak prepare untuk bawa aku pergi ke operation theatre. Aku macam time tu aku rasa macam nak nangis pun ada. Nervous sebab aku dalam otak aku memang aku macam nak normal. Bila tiba-tiba on that day kena pergi operation, aku rasa macam seriously aku tak ready lagi time tu. And aku try minta doktor untuk postpone lagi beberapa jam. Doktor pun setuju dengan aku sebabkan aku kata aku mula terasa contraction tu. And contraction tu mula kuat. Dia bagi aku lagi 2 jam. Iaitu kalau kata aku pukul 8 still lagi tak ada bukaan, terpaksa juga pergi caesar sebabnya dia takut baby lemas. So waktu tu aku reda je lah, apa yang berlaku. Sebab yang penting baby keluar dengan selamat. Time ni aku dah WhatsApp dah husband aku, bagi tahu cerita semua, kata okey, aku dah mula ada rasa contraction. Lepas tu aku bagi tahu husband aku yang pukul 8 kalau tak ada juga kena operation. Okey, time ni aku macam meredakan diri lah. Apa jadi. Lepas tu tapi contraction tu makin lama makin kuat. Aku pelik juga, kenapa pula aku boleh terasa contraction sedangkan aku ambil epidural. Aku bagi tahu nurse, contraction semakin kuat, aku boleh terasa contraction tu. Dia bukan ke kalau epidural kita tak terasa pun yang sakit tu. So dia kata you boleh tekan ubat tu masuk. Kalau rasa dos tu tak cukup, dia boleh tekan untuk beberapa minit, dalam 20 minit sekali kot boleh tekan. Aku tak sure berapa minit sekali. Lepas tu bila aku tekan, mesin tu berbunyi. Aku tekan lagi sekali, mesin tu pun berbunyi. So macam pelik. Lepas tu aku punya kesakitan tu makin visible, makin terasa sakit dan contraction tu makin kuat. Nurse tu try untuk fix mesin epidural tu, tapi setiap kali dia fix, mesin tu berbunyi. So dia kata okey, dia suruh aku tunggu. Doktor panggil Dr. Bius dekat operation theatre sebab Dr. Bius yang lain dah balik, hanya tinggal Dr. Bius on standby dekat labor room. Waktu tu Dr. Bius tu pula tengah ada kes dekat operation theatre. Jadi aku terpaksa tunggu. So tunggu, mula sakit. Aku tanyalah boleh tak aku dapat ubat tahan sakit yang lain, tapi tak dapat. Aku pun sendiri sampai sekarang aku tak boleh nak cakap aku bersalin ni ada ubat tahan sakit ke ataupun tak ada ubat tahan sakit. Macam tu. Tunggu dalam pukul 7 lebih macam tu aku kata dengan nurse macam nak membuang air besar. So nurse tu kata okey, buanglah kan, dia kata. Sebabnya kan kita tak turun katil daripada pagi. Jadi tu standard lah kalau kata kita sakit perut kan, untuk membuang. So dia suruh aku buang. Tapi aku kata kalau aku try nanti, macam mana bukaan
bukaan tu dah set ke? Bukaan sebabnya aku takut aku terain, aku membuang, lepas tu aku menerai sekali dengan baby tu sekali, macam tu. Lepas tu dia kata, oh okey, nanti jap dia check. Dia panggil doktor untuk check. Bila doktor check, dia kata, oh bukaan dah buka, okey, so you boleh push sekarang. So waktu tu aku dah macam, oh dah boleh push macam tu. Aku macam blur-blur. So aku rasa tak sampai sejam lebih pun daripada bukaan 4.5 tadi sampai ke waktu aku nak kena push tu. So aku tak ingat berapa cm dah buka time tu. Tapi yang aku pasti memang kena gunting juga. Waktu awal start contraction tu, aku dah mula kontrol pernafasan aku. Aku rasa syukur sangat sebab aku jumpa satu YouTube ni yang mengajar macam mana nak kontrol pernafasan waktu time korang in labour. Rupanya sangat important dan sangat membantu aku time tu. Nanti aku linkkan channel YouTube tu dekat description, korang boleh tengok. Memang sangat membantu, especially korang yang first time nak bersalin, anak first. Dia ajar macam mana kita nak kontrol pernafasan, macam mana nak push dan macam mana nak tenangkan diri. Sebabnya daripada video tu juga aku dapat tahu yang kita tak perlu pun nak menjerit-jerit untuk tahan sakit, sebab dia akan membuang banyak tenaga kita untuk kita menerai nanti. Untuk korang yang mencari macam mana cara pernafasan yang betul sewaktu nak bersalin tu, boleh tengok kat description nanti ya. Time tu, waktu time nak bersalin tu memang okey, pernafasan memang aku kontrol. Lepas tu zikir memang tak lekang lah. Time tu dalam otak aku macam, jangan angkat buntut, jangan angkat buntut. Sebabnya bila korang angkat buntut waktu nak bersalin tu, baby akan susah nak keluar. Akhirnya 7.45 aku selamat melahirkan baby girl. Dan seperti korang tahu, waktu time BKP ni husband tak boleh masuk. Jadi aku dah preparekan awal-awal audio ikut my husband aku record dalam phone aku, dan aku just play dekat anak aku. Sebabnya dekat situ aku tak perasan ada doktor lelaki Melayu ke tak time tu. Lepas habis bersalin tu, waktu lepas jahit tu, aku dah start mamai dah. Aku dah kekurangan energi dah. And aku rasa time tu aku rasa macam dah nak tidur dah. Lepas habis jahit tu, mereka bagi aku secawan air masak dan satu pack biskut kering. Setahu aku diorang sediakan satu cawan Milo, tapi aku tak tahu kenapa aku dapat air masak. And untuk korang yang nak prepare masuk labor room, aku nasihatkan korang bawa satu kotak air Milo in case korang dapat air masak juga. Sebabnya waktu tu korang memang perlukan energi, sebab korang dah, waktu korang meneran tu memang energi pakai banyak sangat. Okey, setakat ini saja perkongsian pengalaman aku kena induce sebanyak 3 kali. Untuk korang yang masih menunggu hari untuk bersalin, hopefully korang jangan risau sangat. And untuk korang yang dah ada pengalaman kena induce ni, apa kata korang share pengalaman korang dekat bawah, okey? Okey, setakat ini saja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe and comment, okey? Bye!